Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah ya Tuhan kami, kayakan kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, sabar dan santun. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan. Wa jamilna bil afiyah, dan kurniakan kepada kami akan kesihatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, wahai Tuhan keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah alaina bima'rifatil ilmi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung pengajian kitab kita Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga karangan Tuan Syekh Haji Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andunisi, pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Beliau juga mengarang satu kitab yang kita baca ni, kitab Anak Kunci Syurga. Pada muka surat yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata tuan pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikannya rahmat dan kita memperolehi manfaat daripada ilmunya. Dan bahawa tiada ada melainkan barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya. Kerana firman-Nya, firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat ia Allah akan barang yang menghendaki ia akan dia, akan barang. Dan berkata sekalian sahabat sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Artinya barang, yakni perkara yang berkehendak Allah Ta'ala akan adanya, nescaya adanya ia, adanya barang perkara itu. Dan barang yang tiada berkehendak ia Allah akan adanya barang, akan adanya perkara itu, nescaya tiada ada ia barang perkara itu. Dan bahawa Allah Ta'ala hidup selama-lama, tiada mati ia Allah. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu, bertawakal olehmu hai segala manusia atas Tuhan Allah yang hidup, yang tiada mati, ia Tuhan. Dan bahawa Allah Ta'ala mengetahui akan tiap sesuatu, tiada ada sesuatu yang tersembunyi daripadanya Allah. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dan Allah Ta'ala sangat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan firman-Nya, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Artinya, dan tiada lenyap daripada Tuhan engkau seberat semut yang kecil pada bumi dan tiada pada langit. Tiada yang tersembunyi di bumi dan tiada yang tersembunyi di langit pada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahawa Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat. Kerana firman-Nya, innahu huwas sami'ul basir. Artinya bahawa Allah Ta'ala ia Allah jua yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Dan bahawa Allah Ta'ala senantiasa ia Allah berkata-kata. Kerana firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa berkata-kata. Dan firman-Nya, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Artinya tatkala datang oleh Nabi Musa pada masa perjanjian kami dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Dan bahawa menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihissalam akan kekasih baginya. Kerana firman-Nya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan menjadikan Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim akan kekasih yang patut padanya dengan kebesarannya Allah. Tiada seperti kasih manusia. Dan bahawa Allah Ta'ala berhajat. Dan bahawa Allah Ta'ala berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu.
dan bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat tu sebenarnya, dan bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tiap-tiap sesuatu. Kalau imam punya macam mana? Tidak berhajat ke berhajat? Tidak berhajat. Tidak berhajat. Ala sawab. Dan bahawa Allah Ta'ala tidak berhajat kepadanya tiap-tiap sesuatu. Dan bahawa Allah Ta'ala berhajat. Dan terkaya. Makna terkaya tidak berhajat daripada tiap-tiap sesuatu. Yang berhajat kepadanya, pada Allah tu kita berhajat. Manusia, makhluk berhajat kepadanya, kepada Allah. Setiap sesuatu berhajat kepada Allah. Dan terkaya ia, yakni terkaya Allah. Makna Allah Ta'ala tidak berhajat daripada tiap-tiap sesuatu. Yang berhajat ni kita. Yang memerlukan sesuatu kita. Allah Ta'ala tidak berhajat akan sesuatu. Dan firman-Nya, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Artinya, dan Allah Ta'ala jua yang terkaya. Makna terkaya sini, makna tak berhajat lah. Tidak memerlukan daripada yang lain. Kerana bersifat ia Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Dan bermula kamu pula. Hak mendengar ni, yang mempelajari kitab ni, yang mendengar, yang duk dengar, yang baca ni, sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Kerana kamu bersifat dengan sifat kekurangan. Ini kita sambung perbicaraan berkenaan dengan pasal yang pertama dalam kitab ni, menyentuh berkenaan dengan aqaidul iman. Apa itu aqaidul iman? Kita dah sentuh pada pengajian yang lepas, iaitu simpulan iman. Simpulan iman. Makna kepercayaan yang kena ada pada diri kita selaku orang yang beriman. Punca seseorang itu sesat, seseorang itu hanyut, seseorang itu alpa lalai dengan apa yang ada di hadapan kehidupan dia ni, disebabkan longgarnya simpulan iman tu dalam hati. Oleh sebab tu kena ketatkan. Nak ketatkan dengan belajar. Dengar. Ini kita persegar balik. Kita segar balik ilmu yang kita ada. Dengan ilmu tu iman kita jadi mantap. Dengan ilmu tu ikatan iman, kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala tu semakin kemas. Di samping ujian-ujian yang menimpa atas kita tu, kita hadapi dengan sabar. Sabar tu tak lain tak bukan terhasil daripada iman. Takut tu takwa. Terhasil daripada iman. Percaya kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percaya pada perkara yang gaib. Percaya hari yang kemudian. Tu Tuan Pengarang kata, ketahui olehmu. Pada awal aqaidul iman tu, ketahui. Mana mu kena tahu sungguh-sungguh. Tahu ni kena dengan belajar. Bila belajar dapat rasa yakin dan i'tiqad. Pegang, simpul di hatimu dengan putus bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan. Kita tengok qul huwallahu ahad pada permulaan pasal aqaidul iman. Itu dalil kepada apa? Esanya Allah Ta'ala, ketunggalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak memperanakkan dan tidak ada banding. Walam yakullahu kufuwan ahad. Itu pertama. Kalau belajar sifat 20 tu, sifat wahdaniyah ni dalil dia. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Tuan Pengarang bawa dalil laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dalil pada sifat Tuhan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan tak sama. Bersalahan Tuhan dengan segala yang baharu, yakni makhluk. Laisa kamitslihi. Tuhan tak sama dengan sesuatu pun. Yang ketiga, Tuan Pengarang bawa datang dalil sifat qidam dan baqa. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang pertama, tiada mula. Itu. La awwala lahu. Tuhan tiada mula tu makna kidam. Kalau erti kidam sedia, tak faham lagi apa erti kidam sedia. Maknanya tiada mula.
tiada mula. Wal akhiru, dan dialah yang akhir. Makna tidak ada pengakhiran. Baqa, kekal sampai bila-bila. Itu biasa Nabi SAW sebutkan doa ni, dia ajar doa tu, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un. Wahai Tuhan, engkaulah yang pertama, tidak ada yang sebelum engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru, dan engkaulah yang akhir, falaysa ba'daka syai'un, dan tidak ada yang selepas engkau sesuatu pun. Makna Tuhan itu lah yang pertama, tiada awal, dan Tuhan itulah yang akhir, yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, kalau kita perasan, Tuhan pengarang bawa dalil pula sifat kudrah Tuhan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkuasa atas setiap sesuatu. Mana? Bersifat dengan kudrah. Dan Tuhan itu tak lemah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Artinya tiada yang boleh melemahkan Tuhan sesuatu pun di langit dan di bumi. Hak tu lepas. Nah, pada pengajian yang lepas Tuan Pengarah sentuh beberapa sifat Tuhan. Kemudian pada pengajian kali ini disambung lagi dengan sifat yang kelima, iaitu sifat iradah. Sifat iradah. Allah Ta'ala memutuskan sesuatu. Dengan sifat apa? Dengan sifat iradah. Segala perkara ketentuan Allah Ta'ala itu Tuhan dah putuskan. Dengan sifat apa? Dengan sifat iradah. Fa'alul lima yurid. Artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat ia. Tuhan buat apa-apa, Tuhan dah hendak. Makna hendak ni, makna Tuhan menghendaki ni, makna Tuhan dah putuskan dah. Benda tu Tuhan putus dah. Sejak azali. Sejak azali yang tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Rezeki kita, ajal kita, hidupnya bila kita, matinya kita bila, esok lusa, tulat ke, tubeng ke, kita mati, semua itu Tuhan putuskan dengan sifat iradah. Oleh sebab tu para sahabat diajar pada kita, berlaku sesuatu apa pun, ucapkan ni, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Susah ke, senang ke, kita mengucapkan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa arti dia? Perkara yang Allah Ta'ala hendak adanya, berlakunya perkara itu, maka berlakulah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sama juga kalau kita tengok benda yang luar biasa, disunatkan kita baca zikir ini supaya hati kita ingat balik. Pegang di hati kita benda yang berlaku luar biasa ni, Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala jadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sama juga perkara yang pelik, perkara yang tak sedap tengok, kita tak berapa gemak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sebab semua perkara Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala buat ni ada hikmah. Cuma pada pandangan zahir kita rasa tu ada baik, tu ada buruk. Hikmah dia kita tak tahu. Oleh sebab tu jiwa orang beriman ni apabila Tuhan beri kesenangan, Tuhan beri nikmat, maka dia ingat Allah Ta'ala, dia kembali pada Allah Ta'ala. Itu namanya syukur. Apabila Allah Ta'ala uji pada dia dengan kepayahan, dengan kesusahan, maka dia sabar. Dia sabar dan dia percaya bahawa ada hikmah di sebalik ujian, musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Pucuk pangkal orang beriman ni, apabila dia percaya, imannya betul-betul kemas, maka apa segala perkara yang dia terjadi pada dia, maka itu adalah baik. Dan di antara sifat orang beriman ni, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, susah senang dia ingat Allah Ta'ala. Sebab apa dia percaya? Dia percaya bahawa tiada Tuhan melain Allah. Ni iman ni bukan dia boleh bercakap di mulut saja. Iman ni iman ataupun dia kata iman ni terbukti dengan apa? Amal dan niat.
Iman yang ada pada diri kita ni terbukti dengan amal dan niat. Amal ni macam mana? Amal ni kita jagalah. Apa segala yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dan apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Oleh sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW kata, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, nescaya kamu akan mendapatinya, ia berada di hadapan kamu. Apa makna ihfazillah? Ihfazillah tajidhu, kamu akan dapati ia berada di hadapan kamu. Maknanya jaga Allah di sini, kena jaga batas-batasnya. Berhenti pada batasan-batasan itu. Watilka hududullah, Tuhan sebut kan. Dan itulah batas-batas Allah. Sakat tu boleh kita pergi, tak boleh pergi jauh. Akal kita ada batas dia. Ada perkara yang kita boleh fikir, kita boleh kaji, kita boleh faham. Dan ada perkara yang tak boleh kita pergi. Itu ada batas dia. Sama juga perbuatan kita. Oleh sebab tu dalam agama kita ada undang-undang. Undang-undang ni lah nak jaga kita. Itu datang maqasid syariah. Jaga apa? Agama ni, syariat ni nak jaga apa? Jaga diri, hifzun nafs, jaga diri. Jaga akal, jaga agama. Pucuk pangkalnya kalau kita tengok ke hati, betul-betul semua apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk undang-undang ni nak jaga kita. Jadi kalau kita nak Allah Ta'ala jaga kita, jagalah dia. Makna jaga batas-batasannya. Bertakwa, takut. Nescaya Allah Ta'ala akan ada berada di hadapanmu. Makna Allah Ta'ala jagamu. Bukan Tuhan duduk depan kita. Mana Tuhan dah nampak ni? Tak, maknanya Tuhan jaga. Bila kita jaga Allah Ta'ala. Makna jaga Allah Ta'ala, jaga segala batas, suruhan, perintah Allah Ta'ala. Tu Nabi sebut. Kemudian Nabi kata, ta'arrafa ilallah fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Maknanya apa? Allah Ta'ala, kenallah Allah Ta'ala, kenallah Allah waktumu susah. Ta'arraf ilallah fir rakha, maknanya kenallah Allah pada waktu senang. Ya'rifka fi syiddah, nescaya Tuhan akan kenalmu pada waktumu susah. Ni masalah lah. Kita manusia, kita ingat Allah ni, kita kembali pada Allah apabila kita susah. Susah sekali kita nak kembali, nak ingat Allah Ta'ala ketika kita senang. Tu Nabi SAW sebut dalam satu riwayat yang lain, ta'arraf ilallah fi rakha tu, ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda asyada'id falyukthirid du'a fir rakha. Barang siapa suka agar Allah Ta'ala terima doanya di waktu susah, maka hendaklah dia perbanyakkan doa dia ketika dia senang. Sebabnya kita ni Allah Ta'ala uji hak sebenarnya, ingat dia ataupun kembali pada dia sebenar kita boleh tengok ketika kita senang lah. Oleh sebab tu para ulama kata maqam syukur, di antara maqam syukur dengan maqam sabar ni yang mana lebih payah? Iaitu maqam syukur. Maqam syukur dengan maqam sabar ni mana yang lebih tinggi? Ulama kata maqam syukur. Sebab apa? Ramai orang boleh sabar, tapi susah dan sedikit orang boleh syukur apabila diuji dengan senang. Bila susah ni lah banyak kita ingat Allah Ta'ala. Dan kita beruntung tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita, kita dapat duduk, masuk, bertemu dengan Ramadan. Kali keberapa dah Ramadan kita berpuasa. Dan kita pula nak meninggalkan Ramadan. Sekarang ni dah hujung Ramadan. Hari ni dah 26. Hari ni dah sudah 26 hari bulan Ramadan. Kalau ikut tarikh apa? Tarikh miladiah ataupun tarikh Masihi, ingat belaka ni kalau tanya. Berapa hari bulan hari ni? 8 hari bulan 5. Tapi kalau suruh ingat bulan Hijriah ni,
Dia biasanya ingat bulan Ramadan je. Sebab apa? Sebab nak raya. Saya perhati Malaysia ni terutamanya lah, dia meriah nak dekat-dekat raya. Lagi malam. Contoh malam tadi, Allah penuh bersesak-sesak kat Bandar Muar tu. Kalau laluan nak ke BSN tu, Witex tu semalam jam. Masya Allah. Surau lengang, masjid lengang. Sini saya tak tahu. Saya biasa, tadi saya semayang kat Surau Malbar. Saya tahu Surau Malbar kat mana? Tak tahu. Surau Malbar tu tahu? Abang Adi? Tak tahu. Surau Malbar tu dekat roundabout tu. Hanya hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih je perasan. Mana dia kasyaf lah. Perasan ni, saya perasan nak kasyaf lah. Sebab memang ramai orang tak perasan. Surau tu, dia terpersuk sedikit di sebelah kiri. Kalau daripada sini lah. Kecil suraunya. Surau India Muslim. Saya suka semayang situ. Apa sebab? Kena pergilah. Kena pergilah. Apa sebab Ustaz suka semayang situ? Jadi saya semayang situ lah. Dia lepas daripada semayang tarawih witir tu, saya tengok. Saja je lah pusing-pusing. Naik motor. Memang kita tahu. Kalau naik kereta memang tak boleh pergi mana lah. Cannot go lah. Pergi naik motor pusing masuk bandar. Allahu Akbar. Penuh. Ni semalam ni kes ni 4,000 Imam. 4,000. Bukan 4,000 sokor-sokor. Kosong-kosong. 4,005. 4,005. Dan kes tu akan naik balik. Allahu Akbar. Saya tak pusing mana angka tu. Saya ambil pusing kita ni. Takut-takut Tuhan tarik balik nikmat. Tak dapat datang masjid. Hari tu bukan main lagi bising. Buka lah masjid ni, negara Islam ke negara kafir. Allahu Akbar. Pagi tu semua cakapnya. Tapi bila masjid buka, tengoklah berapa kerat. Bila buka masjid, tak ada pula pengajian abang dia. Tak ada pengajian, tak ada kuliah. Bising pula. Tu mulut manusia. Dah kita buat, tak mari. Kita buat, dia keluar. Inilah manusia. Bila susah, mulalah nak fikir begian. Bila senang, masjid pun dah tak ingat dah. Doa pun dah kurang. Sebab senang. Time susah lah ingat Tuhan. Ni setengah ulama tasawuf kata orang macam ni tidak ada adab pada Tuhannya. Tidak ada apa? Ada adab dengan Tuhannya. Bukan kata salah. Time susah kita kembali pada Allah, molek lah. Tapi time mu senang. Ada mengingat Allah Ta'ala? Dah. Itu manusia. Manusia mana? Manusia yang bukan kata tak ada iman. Kalau saya sebut awal tadi, tapi imannya longgar. Imannya longgar. Kalau kepala lutut longgar, bimbang. Tak? Allah longgar kepala lutut saya. Tak tahan lama kita ni. Tak boleh berdiri lama. Duduklah dia. Duduk dekat bazar IDP berjalan tak apa. Saya tak boleh diri statik. Kalau berjalan boleh. Ada juga gitu. Apa benda lah iman tarawih lama sangat ni. Cubalah baca pendek-pendek. Surah lazim dah tu baca. Tapi dia kata panjang. Allahu Akbar. Tapi beratur panjang tu, nak scan nak masuk bazar IDP tak apa. Rapat-rapat ni Allah bimbang saya. Saya tak bimbang kena jangkitan, kena COVID yang ada dalam bazar Aidilfitri tu. Saya bimbang dia mari kata-kata mari masjid ni, habis bawa pada Jumaat. Tuan-tuan dah jaga dah SOP. Kalau tak jaganya luar tu lah yang tak jaga. Sembang rapat-rapat. Ini ada setengah masjid tak bawa sejadah, kena ambat. Siapa tak bawa sejadah? Ambat. Kena ambat, kena halau. Kena halau. Sedih sekarang ni nak datang masjid kan. Dulu biasa kita dengar dekat Palestin, nak sembahyang tak boleh, kena halau. Sekarang kat Malaysia ada gitu. Merajuk kawan tu, haji bukan dekat masjid ni ke? Jemaah sini ke? Tak Ustaz, saya merajuk. Sebab apa merajuk? Kenapa? Umur dia dah 80 dah. Merajuk lagi. Orang tua kalau merajuk lain macam Badi. Jangan main-main. Sebab apa haji merajuk? Dah dia tu. Dia tu macam budak-budak jadi. Dia tu, siapa dia tu? AJK ya. Dia hambat saya Ustaz. Dia halau saya. Jadi kesian kawan tu. Saya mengajar kat sini, kuliah sini, jumpa dia. Pergi masjid ni jumpa dia. Mengata, ada juga saya jumpa sana sini sebab dia memang suka round table. Suka sini, mari sini, datang sini. Ada jenis mengajuk 2-3 orang ni pun ada.
kena hambat, kena halau. Tu kita ni orang masjid ni kalau nak tegur, nak nasihat, fikir 2-3 kali nasihat orang yang datang masjid ni. Sebab orang yang datang masjid ni nak buat baik. Ulama kata nak nasihat orang buat baik ni lebih payah daripada nasihat orang buat jahat. Kena hati-hati. Macam menarik benang tau, daripada tepung tu. Slow-slow, hati-hati dengan hikmah. Takut lepas ni kosong masjid kita. Dah tu dah berlaku kat Muar ni saya tengok. Tempat lain mungkin macam tu juga. Merajuk. Lalah tinggal imam mengantuk bila je. Mudah-mudahan masjid ni tak gitulah. Dan saya percaya tak begitulah. Adab kita sebagai orang masjid, adab kita sebagai orang yang soleh ini mesti kena lebih baik daripada orang bukan masjid. Orang yang tidak mengimarahkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kembali pada kita tadi, iaitu berkenaan dengan apa yang disebut oleh Tuan Pengarang, berkenaan dengan sifat iradah. Tuan Pengarang meletakkan semua perkara ini berkenaan dengan keimanan, kepercayaan di awal kitabnya supaya ianya menjadi tunjang. Itulah tunjang kehidupan sebagai orang beriman. Nak selamat dunia akhirat, mestilah mempunyai tunjang iman yang teguh, yang mantap, percaya. Bukan kita tak percaya, kita percaya dah. Cuma kita kena tahu dengan lebih teliti lagi. Dan kemudian Tuan Pengarang sebut pula berkenaan dengan dalil sifat hayah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserah olehmu. Gantung pengharapan kita segala perkara kepada siapa? Yang tidak mati. Maknanya selain daripada yang tak mati akan mati. Siapa yang tak mati? Allah. Odok kita berharap ni pagi, petang, siang, malam ke seseorang, dia mati. Kalau dulu kita masa cek, kita berharap kepada siapa? Kita bergantung pada siapa? Bergantung pada mak, bergantung pada ayah. Mak tak ada, ayah tak ada, siapalah kita nak bergantung? Ayah tak ada, siapalah nak beri seng, pitih pada kita? Kita belajar lagi dok kerja. Tu setengah orang tua dulu dia cerita, dia belajar setakat sekolah rendah. Ada tu sekolah rendah pun tak habis. Sebab apa? Mak ayah tak ada. Dan ada yang mati. Mak ayah ni tak ada. Mak ayah bercerai. Kalau kat Johor saya tak pastilah. Kalau di Terengganu, di kampung saya tu orang tua cerita dulu. Dulu anak dia ramai, 10, 12. Sekarang ada yang anak ramai, tapi jarang-jarang. Kadang-kadang. Oh, anak awak apa? 10? Wow. Wow. Dulu biasa standard 10. Mana? Sekarang ni 3 ramai dah. Anak berapa? 3. Ramainya. Wah, dah jadi macam negeri Singapura dah. Tak? Anak ustaz apa tu? Ustaz kita 7. Saya tanya tadi sebelum masuk masjid. Anak ustaz anak ustaz berapa? Anak saya 2 je setakat ni, saya kata. Setakat ni sebab bini bawa seorang. Anak ustaz 7. Masya Allah. 7. Jadi belaka. Ni rezeki. Jadi belaka. Alhamdulillah. Siapa beri? Allah. Tu. Siapa beri? Allah. Siapa yang hidupkan anakmu? Allah. Dah. Mari ikut mana kita rasa hak kita. Tak ada hak kita lah. Semua Allah. Allah punya belaka. Tu. Kalau anak kita berjaya, Allah. Tu senang tu, time senang. Ni anak kita berjaya, dah ingat Allah. Saya lah. Macam mana anak awak boleh berjaya? Tengok pak dia lah berjaya. Macam mana anak awak bijak? Tengok pak dia lah dulu masa belajar bijak. Gitu. Mana pak? Dia tak ingat lah Tuhan tu. Anak awak ni comel sangat lah. Cantik. Tengok mak dia. Dulu ratu cantik. Kat kampung tu, orang lelaki nak mak dia lah. Tapi saya dapat. Gitu dia. Mana? Dia tak ada dah kembali pada Allah. Tahan senang. Dah, tahan susah bila minta Tuhan nak beri. Ini orang tidak ada adab. Senang, susah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang tak mati. Kita dah berharap nikah anak kita ni. Anak kita berjaya. Kan? Kita dah berharap. Anak kita akan mati tu. Tak tahu lagi. Boleh jadi kita mati dulu. Boleh jadi dia pergi mati dulu. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan anak dia tak jadi. Allah sedihnya tuan-tuan.
Dia jaga daripada kecil pah besar umpama menatang minyak yang penuh. Nah, anak lelaki pula nangis esok-esok ngadu ke saya. Bapa haji macam budak-budak nangis ni. Tak aja lagi saya tengok dia nangis gitu. Anak saya ustaz. Nah, daripada kecil ni saya jaga. Habis sekolah rendah saya masukkan tahfiz. Lepas tu saya hantar ke pondok. Sedar-sedar bulan puasa saya cari-cari tak jumpa dia. Mana? Kat mana? Kat lokap. Bila tahu tu kat lokap tu, ketua polis, balai polis telefon. Tuan Haji, anak Tuan Haji ada di sini. Sila datang ke balai polis. Gilah kawan tu, Tuan Haji tu. Buat apa anak saya? Anak tuan dibantras, dicekup ketika bersama-sama dengan tokang. Tahu tokang? Ke apa panggil? Tokang tak? Hok pegang kepala dadah ni lah. Pel kuda, syabu apa semua. Kawan tu sebenarnya diisap juga. Anak dia rupanya. Ketua polis ni kata, isap apa? Pel kuda. Siapa kuda pula? Syabu. Syabu ke pel kuda tak tahulah. Gitulah lebih kurang. Lepas tu, kena berkas sama-sama dengan tokang dia, dengan ketua. Masuklah lokap. Allah menangis tu esok-esok. Menjerit macam anak dara. Tok Haji ni. Sedihnya ustaz. Berkecainya hati saya. Macam kena cocok jarum dalam hati saya. Macam ni saya tak sangka ustaz. Nangis dia. Allahu Akbar. Tuhan uji dia. Dia kaya. Harta ada banyak. Tapi anak tak jadi. Tuan-tuan. Ada orang taklah kaya mana. Tapi anak jadi. Rezeki juga. Hak ni kaya. Lori ada 3. Dengan helaknya. Dengan apa semua. Tak? Tapi anak tak jadi. Rezeki tak ada kat situ. Dia nak buat gana. Itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tentu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ingat nak beri air. Kosong. Kejut saya. Botol air lah. Imam laju. Ustaz aus. Rupanya kosong botol air. Mujur. Kejut saya. Baik. Kita kena fikirlah. Saya cakap gini, kita usaha dah haji, kita usaha, bukan kita tak usaha. Haji dah usaha jaga dia, masuk mak tahfiz apa semua. Dah nak macam mana? Kalau Tuhan tak izin, nak awak kena. Dan kita pula yang ada lebih ni jangan kita peleceh orang. Yang mempelekeh orang ni juga dikira tidak mempunyai adab. Kita mempeleceh orang lain, kita berasa hak kita lebih. Sedangkan lebih itu Tuhan beri. Kurang tu Tuhan uji. Hanya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan cantik tu. Indah tu. Kalau kita hidup sedemikian. Pucuk pangkalnya adanya iman. Akidah kita yang jelas, yang mantap. Dalam kehidupan kita ni, kacamata yang kita lihat ni tidak sebenar yang Tuhan tentukan, Tuhan susunkan. Dan Allah Ta'ala akan janjikan seseorang yang beriman tu yang dapat bersabar, yang dapat bersyukur dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk kebahagiaan yang kekal abadi di negeri akhirat. Kemudian Tuan Pengarang sebut lagi dalil sifat kalam dan sifat apa yang terakhir, sifat yang di hujung sekali, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Tuhan dalam sifat 20 kita belajar qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu pun, tetapi setiap sesuatu itu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak habislah ni. Lepas tu nanti kita akan masuk tajuk pasal yang baru berkenaan dengan tauhid, keesaan Allah, mengesakan Allah pada setiap perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, supaya kita lebih cerdas, jangan lesu. Kalau boleh kita tengok graf tu, dia makin naik mencanak, graf kita, ibadat kita akhir-akhir Ramadan ni. Jangan menurun gitu. Graf apa, kalau kita tengok yang kes COVID tu kan naik gitu kan. Biar kita pun naik juga. Jangan naik melengkung gitu. Melengkung tak nak naik. Sekarang ni biar naik belaka. Ni 26. Malam ni malam yang ke-27.
Kalau ikut pengalaman para ulama, kalau awal Ramadan itu hari Selasa, makanya boleh jadi. Boleh jadi. Bukan saya kata, Allah Ustaz kata malam 27. Tak ada pun. Tak boleh jadi. Boleh jadi malam yang ke-27. Ataupun malam yang ke-25. Dah lepas dah. Malam 23 lepas dah. Malam 19 pun lepas dah. Boleh jadi. Harap-haraplah. Minta supaya Tuhan pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Boleh jadi mudah-mudahan malam ni, kalau siapa-siapa yang bertemu Al-Qadar malam ni, jangan lupa selitkanlah doanya. Doa tuan-tuan perempuan tu, selitkanlah untuk saya juga. Ya Allah, berkatilah hidup Ustaz Azizi. Tak nak sebut Ustaz pun tak apalah. Azizi yang mana? Yang itulah yang mengajar tu, kuliah subuh. Berkatilah hidup saya, jadikanlah saya anak yang soleh, anak suami yang soleh, hidup dalam keadaan iman, istiqamah dalam melakukan kebaikan, diberikan panjang umur, yang mentaati, hidup umur dan mentaati perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Tumpang ni, tumpang. Sebab depan saya ni para awliya, para orang-orang soleh. Begitu juga jangan lupa kita doakan kepada kaum muslimin dan muslimat. Mana tadi guru-guru kita jugalah, guru-guru kita, mak ayah kita, panjanglah. Biarlah malam tu kalau kita bertemu Al-Qadar, kan? Biarlah kita panjangkan doa. Panjangkan doa. Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, kalau aku bertemu dengan Al-Qadar, malam Al-Qadar, apa yang aku perlu ucapkan? Nabi ajar simple je, Imam. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Takut tak tahu nak doa apa, doa tu je lah. Tapi doa ni biarlah kita faham, lagi eloknya doalah dalam bahasa Jawa, kan. Ada orang pandai cakap Jawa, doalah seronok sikit kalau minta dalam bahasa Jawa, meresap dalam hati. Betul juga. Ada seorang jemaah muslimat lah, dia kata apa, ada satu tempat tu Ustaz, imam tu lepas sembahyang dia baca doa dalam bahasa Melayu. Allah, first time saya rasa doa yang meresap dalam hati saya. Memanglah doa ni kalau kita faham, dia meresap, dia sampai di hati. Tapi sudah tentu kalau ditanya doa yang terbaik, ni doa daripada Quran, doa daripada Nabi SAW. Tetapi doa tu kita fahamlah, kita tadabbur, kita faham. Ni doa tapi tengok kanan, tengok kiri, kan? Tengok kawan, member, macam tak minta. Kalau kita minta dengan orang nak berhutang macam mana? Tengok kiri kanan, nak berhutang ni terdesak ni. Anak nak masuk universiti, nak pinjam 100,000. Tanah tak ada, nak gadai, nak jual. Minta main-main. Ada orang tu nak bagi 100,000. Main-main mu nak minta. Nak kedak ni. Macam tambur je. Tak dapat dah. Macam nak tak nak je. Sama juga kita minta dengan Tuhan. Duk sibuk tanya, Ustaz, apalah saya minta tak dapat-dapat. Ni bulan Ramadan kata Tuhan makbulkan doa, tapi saya minta-minta tak dapat. Boleh tengoklah. Muhasabah. Kalau kita minta sungguh-sungguh, boleh jadi Tuhan tak ampunkan, boleh jadi sebab kerana dosa kita. Kita tak minta ampun. Dosa ni yang menjadi menghalang daripada makbulnya doa kita. Dan tawaran Allah Ta'ala ni makin di penghujung Ramadan ni makin besar ganjarannya. Oleh sebab tu, besar ganjaran tu, maka kita kena mujahadah bersungguh-sungguh. Nabi SAW bila masuk 7 malam akhir, ni bukan 7 malam akhir dah ni. Nabi mula 7 malam akhir. Nabi akan kejutkan ahli keluarganya, isterinya, anak-anaknya untuk bangun malam. Kita nak kejut apa? Kita pun kena kejut dengan bini kita. Abang, sahur. Dia buat sahur. Patutnya kita, Mam, sahur. Tak. Sini tak ada. Sini tak ada gitu kan? Ada setengah tempat dia buat gitu. Dia ketuknya belakang periuk. Sahur. Mainlah mercun. Pukul 4 pagi, melek. Ni main mercun pukul 10 malam. Orang nak tidur, nak bangun malam pula ni. Duduk main mengecung, kepong. Nak tidur pun mana? Dia bukan marah ni. Nak main mercun pukul apa? Besar agak anak muda, pukul 4. Belilah mercun nak beli pun. Tapi kalau kena tangkap, jangan kata saya lah. Ustaz suruh beli mercun. Beli mercun. Suruh anak muda, kalau ada meriam buluh tu, payah dah ni nak jumpa budak main meriam buluh. Tak pandai dah budak dah ni.
Main smartphone je pandai. Main game dalam smartphone je. PUBG lah, ML lah. Tahu ML? Budak ni sebut ML. Ustaz main ML lah. Oh ML. Apa dia ML? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Kita pun nak tahu Mobile Legend. Takkan dah tahu Ustaz iklan banyak dalam TV apa semua. Tu budak sekarang. Tak macam zaman-zaman kita masa kecil dulu. Zaman saya masa kecil tak zaman-zaman tuan-tuan puan-puan masa kecil. Baik tuan-tuan puan-puan, sekadar tu sajalah. Mudah-mudahan adalah manfaat tazkirah peringatan untuk kita, untuk kita semakin rajin, bersungguh-sungguh dalam kita menghadapi kehidupan kita akan datang, dan khususnya detik-detik yang terakhir yang sangat penting ini sebelum tutupnya, pelabuhnya tirai Ramadan. Dan kita doa minta supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita dan dipanjangkan pula umur kita supaya kita hidup dalam ketaatan dan bertemu dengan Ramadan akan datang. Wallahu Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.